yang daripada kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang dan disusung oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi pada malam ni kita akan masuk dalam perbincangan berkenaan dengan darah perempuan. Jadi perbincangan ni sebenarnya adalah perbincangan yang begitu rumit dalam kitab fiqh. Antara perbincangan yang rumit dalam kitab fiqh adalah perbincangan berkenaan dengan darah perempuan. Dan perlu kita kena tahu bahawasanya perbincangan secara mendalam tentang darah perempuan tidak ramai orang yang menguasainya. Ulang sekali lagi ya. Perbincangan berkenaan dengan darah perempuan secara mendalam. Bukan perbincangan biasa, perbincangan secara mendalam tidak ramai orang yang menguasainya. Jadi pada malam ni kita akan pada malam 12 hari bulan 11 tahun 2022 kita akan mula perbincangan berkenaan dengan darah perempuan daripada kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin, anjuran Masjid Lama ataupun Surau Bukit Kemasih Kemamang Terengganu. Sebab kita buat live, cuma kita tidak maklum sebelumnya. Kalau kita maklum sebelumnya, insya-Allah ramai orang yang akan mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. Tapi buat live ni insya-Allah kita akan simpan dalam Facebook yang akan boleh diambil manfaat orang yang akan menonton apa yang kita bincang. Kata pengarang kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala, babul haidhi wal istihadati wan nifas. Ini bab pada menyatakan haid, istihadah dan nifas. Jadi tiga ni adalah nama kepada darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Yang pertamanya nama dia darah haid, yang keduanya nama dia darah istihadah, yang ketiganya nama dia adalah darah nifas. Suara okey, suara okey, okey dah. Baik. Jadi darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dia terbahagi kepada tiga. Ulama meletakkan istilah, yang pertamanya nama dia haid, yang keduanya nama dia istihadah, yang ketiganya nama dia nifas. Dan kitab Sabilal Muhtadin, kalau kita tengok perbincangan berkenaan dengan darah perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah dibincang secara terperinci. Jadi kalaulah kita faham satu-satu daripada apa yang disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin, kita faham satu-satulah, kita faham secara faham sungguhlah, bukan faham lolok-lolok dok, maka insya-Allah kita akan pandai dalam bab yang berkait dengan darah perempuan. Fasal pada menyatakan haid, katanya bermula erti haid pada lughah. Pada lughah maksudnya pada penggunaan bahasa Arab ialah as-sayalan. Dalam bahasa Arab haidun makna dia sayalan. Apa maksud sayalan? Ertinya mengalir. Dalam bahasa Arab perkataan haidun makna dia adalah sayalan, mengalir. Setengah kitab dia buat contoh. Orang Arab cakap. Orang Arab cakap kan hadal wadi. Hadal wadi maksudnya mengalir lembuh. Lembuh yang berada lereng, maksudnya kawasan yang berada di antara dua bukit, lepas daripada hujan air mengalir. Maka orang Arab kata benda hadal wadi, telah mengalir lembuh. Sama juga ada pokok yang mengeluarkan getah. Maka orang Arab kata kan hadatis syajarah, telah mengalir oleh pokok tersebut. Jadi benda yang dia nak kata perkataan haid mengikut penggunaan bahasa Arab adalah sayalan.
Dan erti haid pada syarak. Apa nama pada syarak? Mengikut istilah syarak, mengikut istilah ulama fiqh, adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi halis sihhati fi awqatin makhsusatin. Itu makna dia. Jadi maksud haid mengikut istilah syarak, mengikut istilah ulama. Jadi ulama apabila sebut kata darah haid, benda adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah fi hadis sihhah fi awqatin makhsusah. Artinya darah perangai. Dia kata darah perangai. Maksud dia darah perangai, darah tabiat perempuan. Maksud dia darah tabiat perempuan, darah kebiasaan yang keluar daripada perempuan. Itu makna darah perangai. Darah kebiasaan yang keluar daripada perempuan. Dia keluar daripada kesudahan. Apa nama kesudahan? Daripada pangkal, daripada penghujung rahim perempuan. Jadi perempuan ada rahim. Dia keluar daripada pangkal rahim perempuan. Dia keluar pada ketika sihat badannya. Maksudnya bukan kerana penyakit tertentu. Di dalam segala waktunya yang tertentu. Dia ada waktu-waktu yang tertentu. Jadi darah ni adalah darah kebiasaan yang keluar daripada perempuan, daripada pangkal rahim ketika sihat. Maksudnya bukanlah disebabkan sesuatu penyakit keluar darah ni, dan dia ada waktu-waktunya. Baik, katanya bermula asal pada haid itu firman Allah Ta'ala. Dia asal di sini dengan makna dia dalil. Bermula asal di sini dengan makna dalil. Dalil pada haid itu ialah firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maksudnya, dan ditanya oleh mereka itu akan dikau ya Muhammad. Apa ditanya oleh mereka itu? Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad daripada haid, tentang haid. Benda tu haid, katakanlah olehmu ya Muhammad, iaitu darah yang cemar, darah yang kotor. Haid ni adalah suatu yang kotor. Maka ketika darah haid ini adalah suatu yang kotor, maka tinggalkan oleh kamu akan jima' dengan segala perempuan pada ketika haid. Jadi ketika perempuan datang haid, mu jangan setubuh dengan dia, jangan jima'. Dan jangan kamu hampir akan mereka itu dengan jima' hingga suci mereka itu daripada haid. Jadi kalau mu nak dekat ataupun mu nak bersetubuh, biarlah mereka itu suci. Maka apabila bersuci mereka itu, bersuci ni maksudnya mandi. Kalau tadi darah berhenti, masih lagi belum memada, mesti dia kena mandi. Maka apabila bersuci mereka itu daripadanya, maka datang oleh kamu akan mereka itu kerana jima' pada tempat yang disuruhkan Allah Ta'ala menjauhi dia pada ketika haid, iaitu fara'ah. Bolehlah mu nak setubuh dengan dia setelah dia mandi wajib. Dan jangan kamu lalui akan dia kepada yang lainnya. Janganlah dia bersetubuh melalui kawasan yang selain daripada farad. Baik, itu maksud fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Artinya, inilah suatu yang telah disuratkan, yang telah ditetapkan oleh Allah akan dia atas segala anak Adam yang perempuan, yakni haid. Haid adalah suatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi secara ringkasnya, dia kitab lama ni, jadi ada 2-3 perkara lah yang perlu kita kena hurai. Yang pertama, kita kena hurai maksud ayat dulu. Lepas tu barulah kita hurai secara panjang lebar pula. Jadi dalam kitab kita ni, pengarang kita datangkan 2 dalil. Satunya daripada Quran, yang keduanya daripada hadis tentang haid itu sendiri.
Jadi dalam Quran Allah Ta'ala menyebut haid ini adalah kotor, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya menjauhi perempuan dengan maksud jangan bersetubuh ketika perempuan datang haid. Kita tidak boleh mendekati, menghampiri perempuan untuk bersetubuh mereka setelah haid berhenti dan setelah mereka itu mandi. Apabila mereka itu selesai dah mandi, maka Allah Ta'ala memerintah ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi izin kepada kita untuk mendatangi dan untuk bersetubuh dengan perempuan daripada tempat yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita, iaitu melalui faraj perempuan. Yang keduanya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis. Lepas tu dia kata bermula sekurang-kurang tahun haid itu sempurna 9 tahun qamariyah dengan taqrib, tiada dengan tahdid. Tengok. Ayat rekah je tapi kena urang banyak sini. Sekurang-kurang tahun. Maksud dia sekurang-kurang tahun, sekurang-kurang umur. Haid itu maksudnya darah yang keluar daripada perempuan dikirakan sebagai darah haid ketika perempuan mencapai usia begiang-begiang. Sekurang-kurang usia yang boleh kita hukum darah yang keluar daripada perempuan sebagai darah haid berapa tahun? Kata dia sekurang-kurang tahun haid itu sempurna 9 tahun. Apa makna sempurna 9 tahun? Kena cukup 9 tahun. Okey, sempurna 9 tahun maksudnya cukup 9 tahun. Apa maksud cukup 9 tahun? Masuk tahun yang ke-10. Kalau cakap kita kok biar cukup sekali dengan bulan. Contoh kita nak ngundi lah ni kan. Ngundi umur 18. Jadi kalau orang tu dilahirkan pada bulan sebelah pun, nisbah kepada umur tahun tu orang kata 18 dah ni. Walaupun beranak bulan sebelah, walaupun beranak bulan 12. Bulan 12 orang kata 18 dah. Tapi nak ngundi tak boleh lagi kalau beranak bulan 12. Betul gitu kan? Sebab dia nak cukup lagi 18 tahun. Okey, kita nak cukup bulan, bukan hanya cukup pengiraan tahun. Atau maksud sempurna 9 tahun, maksud dia sempurna 9 tahun, cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10 dah. Lekat cukup dah 9 tahun, dia bermula untuk masuk tahun yang ke-10. Okey, itu maksud dia. Okey, 9 tahun. Yang pertama, 9 tahun qamariyah. Dia qamar ni makna bulan. Kan ada orang lah ni, ada budak-budak nasyid dia qamarun kan, biasa dengar kan nasyid qamarun ke tak biasa dengar? Biasa dengar nyanyi je. qamarun tu makna bulan. Jadi kira 9 tahun nisbah kepada bulan. 9 tahun qamariyah nisbah kepada perhitungan bulan. Apa maksud 9 tahun qamariyah? 9 tahun qamariyah ni maksudnya bukan dengan pengiraan 9 tahun syamsiah. 9 tahun syamsiah adalah 9 tahun matahari. 9 tahun qamariyah adalah 9 tahun di sisi orang-orang Arab. Bukan 9 tahun Masihi. Kita dua. Ada 9 tahun yang digunakan oleh orang Arab mengikut peredaran bulan, dan ada 9 tahun mengikut peredaran matahari. 9 tahun Masihi adalah mengikut peredaran matahari. Manakala 9 tahun Islam mengikut peredaran bulan. Dia 12 bulan sama 12 bulan. Bulan Masihi 12 bulan. Bulan Islam pun 12 bulan. Cuma perbezaannya sebulan bulan Islam 29 30. Sebulan bulan Masihi 30 31, mereka bulan 2. Mereka bulan Februari je. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 28, gitu kan? Baik. Jadi dia tidak boleh kira dengan bulan Masihi dalam bab ni. Mesti kena kira dengan bulan qamariyah, bulan Islam. Sebab ada perbezaan tempoh bilangan hari dalam setahun di antara bulan Islam dengan bulan Masihi. Jadi mesti kena kira bulan Islam. Jadi sekurang-kurang tahun haid itu sempurna 9 tahun qamariyah. Okey, 9 tahun dengan kira bulan Islam. Dengan takrib. Dengan takrib ni maksudnya lebih kurang. Maksud dia lebih kurang. Lebih kurang ni adalah kalau hanya berbaki beberapa hari lagi nak cukup 9 tahun, tiba-tiba orang tu keluar darah, maka darah tu telah dihukumkan sebagai darah haid.
Tengok. Okey, buat contoh. Katakanlah kita ni tarikh lahir tidak ditulis dengan bulan Islam, kita ditulis dengan bulan dengan tahun, kita tidak ditulis dengan tahun Islam, tahun Masihi. Okey, tak ada masalah lah. Boleh je, tak ada masalah. Dan kita memang guna tahun Masihi belaka sekarang lah ni. Siapa sambut kelahiran pun tahun Masihi. Sambut kelahiran, siap buat pesta besar-besar ustaz. Ingat tahun Islam, tahun Masihi juga. Okey, tak apalah. Tak ada masalah dah. Kalau orang agama buat gitu kok, orang yang jauh daripada agama lebih kurang je. Baik. Tak apalah, tak ada siapa ke dosa. Kita kata bukan siapa ke dosa. Baik. Cuma kita nak kabarkan semua kita guna tahun Masihi sekarang dah ni. Tapi kita boleh convert kepada tahun Islam. Dia ada program dia kan. Dia ada. Jadi kita dapat tahulah bila kita lahir tahun Islam. Katakanlah seorang perempuan ni umur dia baru 7 tahun. Kira tahun Islam baru 7 tahun. Dah masuk ke tahun kelapang, tiba-tiba tubik darah dah daripada kemaluan dia. Kita kata mana? Darah yang keluar daripada kemaluan awak saat itu bukan darah haid. Bukan dinamakan sebagai darah fasad ataupun dinamakan sebagai darah istihadah. Kata orang perempuan tu, kata mak dia, saya tengok sendiri darah yang keluar daripada kemaluan anak saya, yang kata umur 7 tahun saat ni, macam darah saya sendiri, kata mak dia. Macam darah haid dah. Kita kata dak. Sebab dia, sebab belum lagi anak awak mencapai umur yang boleh dihukumkan darah yang keluar itu sebagai darah haid. Itu alasan dia. Dia bukan melihat kepada sifat darah. Maksudnya dia bukan melihat kepada sifat darah, bukan melihat kepada bilangan hari, bukan melihat kepada sifat darah. Kita hukum dia sebagai darah istihadah ataupun darah fasad kerana melihat kepada belum lagi mencapai umur yang dihukumkan darah yang keluar itu sebagai darah haid. Mesti kena cukup 9 tahun. Saat ni baru umur 7 tahun. Okey. Yang pertama. Yang kedua, anak saya keluar darah tapi baru darjah 4. Okey, darjah 4. Kita kata darjah 4. Darjah 4 berapa tahun darjah 4 10 tahun. 10 tahun dah kan darjah 4 kan? 10 tahun. Anak saya darjah 4 tapi tu big dah darah. Kita kata mana? Oh, darjah 4. Jadi kalau darjah 4 umur 10 tahun dah. Jadi kalau kira dengan tahun Islam cukup sempurna dah 9 tahun, maka darah yang keluar saat ni tu dikirakan sebagai darah haid. Sebab cukup dah umur dia. Baik. Yang kedua, yang ketiga, ni yang ketiga ni yang kita nak bincang. Anak saya ni kalau kira darjah 3 9 tahun. 9 tahun dengan pengiraan tahun Masihi lah. Tiba-tiba keluar dah darah. Okey, kita tengok daripada tarikh lahir dia sehingga keluar darah, kita convert kepada tahun Islam, ternyata tak sampai lagi 10 tak cukup lagi 9 tahun. Tak cukup lagi. Okey, tak cukup, kita tengok apa lagi? Kita kata tak cukup. Seminggu lagi baru cukup. Dia dilahirkan, ni kita buat contoh je. Dia dilahirkan pada 1 Muharram, ni sebagai contoh, 1 Muharram 1410. Dilahirkan pada 1 Muharram 1410. Jadi umur dia setahun, cukup setahun. 1 Muharram 1411. Saya kan 1410. Betul tak? 1410 jadi setahun 1411. 2 tahun 1412. 3 tahun 1413. Jadi cukup 9 tahun 1419. 1 Muharram 1419, maka bermakna cukup umur dia 9 tahun. Tiba-tiba dang nak sapa 1 Muharram 1419. Main sebut nombor-nombor gini, set kaki ekor, dia ambil tikar nombor dok sekarang. Dia orang set kaki nombor ekor ni, dia lambat dengar. Nombor gitu. Ustaz waktu bik ni, dia tikar dok sekarang. Dan hak masalahnya, hak cerita ada setengah cerita memang kena sungguh. Hak sebelum daripada ni lah, hak ni bukan nak sebelum daripada ni ada hak kena sungguh. Tu jadi taksub pelik ya. Lambat bunyi nombor-nombor. Padahal kita buat contoh je. Baik. Jadi dak cukup 1 Muharram 1419, tiba-tiba keluar darah. Okey, kita kata apa ni? Berapa hari lagi? Nak cukup 1419. Dia kata seminggu lagi. Okey, seminggu lagi tu sikit je bilangan untuk cukup 1419. Darah yang keluar saat itu dikirakan sebagai darah haid dah. Sebab cukup 9 tahun ni bukan tepat-tepat, tapi dengan takrib. Apa takrib?
lebih kurang. Kalau kurang beberapa hari nak cukup 9 tahun, tiba-tiba datang darah, sudah dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Baik. Itu maksud dia, maksud dengan takrib. Itu maksud dengan takrib. Takrib ini lebih kurang. Tiada dengan tahdid. Dia tahdid ini dengan tepat-tepat. Memang mesti kena cukup 9 tahun tepat-tepat. Kalau kurang sehari, kurang 2 jam, kurang setengah jam, darah keluar tidak dikirakan sebagai haid. Bukan begitu. Bukan takrib. Takrib ni kalau kurang beberapa hari nak cukup 9 tahun, tiba-tiba keluar darah, maka dikirakan sebagai darah haid. Okey. Sekarang ni kita kata mana? Kalau seminggu nak cukup 9 tahun, keluar darah, haid dah. Kalau baru 8 tahun, jauh lagi nak cukup 9 tahun, keluar darah, istihadah. Jadi kita nak bilangan hari yang betul. Kalau sekiranya keluar sebelum cukup 9 tahun, tempoh bilangan ni kira haid. Kalau lebih daripada bilangan ni tidak kira haid. Apakah ukuran dia? Apakah ukuran bilangan hari? Okey, kata ulama gini. Ini apa yang disebut oleh ulama. Kita akan datang lepas daripada ni, pengarang kita akan sebut sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadi bermakna mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, boleh berlaku kitaran haid perempuan dalam kitaran haid dan suci perempuan boleh berlaku dalam tempoh 16 hari. Ulang sekali lagi. Kayak gini pengarang kita akan sebut sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadi bermakna sehari semalam campur dengan 15 hari 15 malam jadi 16 hari. Okey, jadi 16 hari. Jadi 16 hari ni kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Syafi'i saja, ada juga pandangan-pandangan ulama-ulama yang lain. Bahkan ia adalah pandangan majoriti ulama. Boleh dikatakan hampir berlaku kesepakatan ulama fiqh. Boleh berlaku kitaran suci dan perempuan dalam tempoh 16 hari. Dalam tempoh 16 hari itu boleh berlaku satu pusingan suci dan haid perempuan. Sebab sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Boleh fahamkan dalam tempoh 16 hari. Maka oleh kerana tempoh 16 hari ini boleh berlaku pusingan kitaran haid dan suci perempuan, maka tempoh 16 hari inilah yang menjadi ukuran sikit dengan banyak bilangan hari cukup 9 tahun. Andai kata kurang daripada 16 hari untuk cukup 9 tahun, tiba-tiba darah keluar, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Kalau sekali lagi dah kena. Ambil sekali lagi ya, untuk faham masalah ni. Sekali lagi kita kata mesti kena cukup 9 tahun. Tapi cukup 9 tahun bukan tepat-tepat, lebih kurang. Kalau kurang sikit sudah dihukumkan sebagai haid. Kalau kurang banyak bukan haid, dikirakan sebagai istihadah. Okey, ukuran bilangan hari sikit dengan banyak ni, sebab kalau sikit lagi nak cukup 9 tahun kita kata haid dah. Kalau banyak lagi nak cukup 9 tahun, tiba-tiba keluar darah, kita kata bukan haid. Okey, bilangan hari tersebut berapakah ukuran dia? Ukuran dia adalah 16 hari. Kerana 16 hari boleh berlaku satu kitaran haid dan suci. Jadi kalau orang puang tu keluar darah, dah cukup lagi 9 tahun, tapi tempoh nak cukup 9 tahun kurang daripada 16 hari. Okey, boleh faham tak kurang daripada 16 hari? Maksud kurang daripada 16 hari mungkin sehari semalam, mungkin 2 hari, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 14 hari, mungkin 15 hari, mungkin 15 hari setengah. Yang penting kurang daripada 16 hari. 15 hari setengah, 15 hari 3 suku. Yang penting kurang daripada 16 hari. Kalau kurang daripada 16 hari, daripada tempoh keluar darah hingga nak cukup 9 tahun, maka darah tersebut saat itu dikirakan sebagai darah haid. Kalau sekiranya darah tu keluar nak sampai 9 tahun 16 hari ke atas, orang puang ni nak cukup 9 tahun, sebulan lagi tiba-tiba darah keluar dah, maka darah tu dikirakan sebagai darah istihadah. Gitu kaedah dia. Dia kena lambat sikit nak betul-betul faham bab ni Baik. Tengok dia kata ni, maka jikalau melihat perempuan akan darah
Seorang perempuan dia tengok darah. Dahulu ni sebelum daripada sempurna 9 tahun. Tak cukup lagi 9 tahun dengan pengiraan tahun Qamariyah, tiba-tiba ada dah darah keluar daripada kemaluan dia. Tak cukup 9 tahun tu kadar tempoh yang tiada meluaskan, benda tiada meluaskan, tiada telus, tiada muat akan haid dan suci. Tempoh tu tak telus, tak muat haid suci. Dia tengok darah hingga cukup 9 tahun saat itu, tempoh di antara tengok darah hingga cukup 9 tahun tidak telus, tidak muat haid dan suci, iaitu 15 hari atau kurang. Qada yang tidak cukup haid dan suci iaitu 15 hari atau kurang. Maksud dia 15 hari atau kurang, dia kalau tengok sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, jadi capur jadi 16 hari. Qada yang tidak cukup haid dan suci iaitu 15 hari atau kurang daripada 15 hari, 14 hari, 13 hari. Ataupun cakap hak yang lebih tepat lagi adalah hak yang lebih tepat lagi iaitu kurang daripada 16 hari. Hak tu lebih tepat. Cuma dia kata iaitu 15 hari. Dia lagi tak cukup 16 hari dipanggil 15 hari. 15 hari setengah 15 hari. 15 hari, 15 hari setengah, 15 hari 3 suku. Lagi tak cukup 16 hari dipanggil 15 hari. Ataupun hak yang lebih mudah nak faham iaitu kurang daripada 16 hari. Tu hak lebih mudah untuk faham. Maka darah yang dilihatnya itu haid jua. Haid dah walaupun tak cukup 9 tahun. Okey, kita buat contoh. Orang puang ni dia dilahirkan pada 20 Muharram tahun 1410. Jadi bermakna cukup 9 tahun adalah 20 Muharram 1419. Okey, nampak dah kan? Ulang sekali lagi Orang puang ni dilahirkan pada 20 Muharram 1410. Jadi bermakna cukup umur dia 9 tahun adalah 20 Muharram 1419. 1419 cukup umur dia 9 tahun. Baik. Tiba-tiba 1 Muharram 1419 ada dah darah. Kita kata dah cukup lagi 9 tahun ada dah darah. Maka kita tengok satu saat ni tu nak sampai kepada 20 ternyata telus dapat memuatkan sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid, iaitu 16 hari 16 malam di situ. Jadi bermakna 1 hari bulan darah hak keluar tu belum lagi dihukumkan sebagai darah haid. Okey, nampak dah kan? Tengok. Kata dia lagi bersalahan ni maksudnya berbeza. Jika ada kurangnya daripada 9 tahun, qada yang meluaskan yang telus, yang luas, yang dapat memuatkan haid dan suci, iaitu 16 hari atau lebih, 17 hari, 18 hari, maka darah yang dilihatnya itu darah rosak, darah fasad, dipanggil juga darah istihadah, bukan darah haid. Habis. Dan sekurang-kurang masa haid iaitu qada sehari semalam, padahal ia bersambung iaitu 24 saat, 24 jam. Bermula dikehendaki, maksud dengan berhubung. Ni payah belaka ni. Ni payah belaka. Nanti kita akan rasa Kita baca dulu sikit. Bermula dikehendaki, maksud dengan berhubung, bahawasanya umpama kapas, jikalau dimasukkan ia ke dalam farak, nescaya berlomolah ia dengan darah. Dan jika tiada keluar darah itu kepada tempat yang wajib membasuh dia, tak kala pada istinja sekalipun, dan hanya dikoikkan darah yang qada sehari semalam itu dengan halnya berhubung, kerana bahawasanya yang maksud menyatakan sekurang-kurang haid dan tiada tasawur sekurang-kurang melainkan serta berhubung. Allah. Baik. Dia guna perkataan-perkataan Arab. Dan dia terjemuh daripada kitab Arab terus. Ni dia terjemuh daripada kitab Arab terus lagu ni cakap ni. Okey, kita baca sekurang-kurang masa haid iaitu qada sehari semalam, padahal ia berhubung iaitu 24 saat. Jadi tadi kita bincang berkenaan dengan umur haid.
Hak ni kita nak bincang tempoh haid pula. Haid ni ada tempoh dia. Tempoh haid terbagi kepada 3. Yang pertamanya sekurang-kurang haid, yang keduanya kebiasaan haid, yang ketiganya adalah sebanyak-banyak haid. Okey, kita ada 3. Yang pertamanya sekurang-kurang haid, yang keduanya kebiasaan haid, yang ketiganya adalah sebanyak-banyak haid. Baik. Dia kata ni sekurang-kurang masa haid. Sekurang-kurang. Kalau darah orang puang keluar ni kurang daripada hak ni, bukan haid. Sebab paling kurang sekali, paling sedikit sekali masa haid, iaitu qada sehari semalam. Sehari semalam sekurang-kurang haid. Kalau orang puang keluar 12 jam je darah, lepas tu berhenti, maka bukan haid. Kalau orang puang keluar darah 5 jam, lepas tu berhenti, bukan haid. Sebab sekurang-kurang haid mesti kena cukup sehari semalam. Padahal ia berhubung, maksud dia berhubung, bersambung. Contoh, orang puang keluar mula pukul 8 pagi Isnin, darah ada sampai pukul 8 pagi Selasa, maka darah tersebut cukup 24 jam. Itu maksud berhubung, iaitu 24 saat, 24 jam. Ni kalau hamba urang ni, hamba urang secara terperinci lah. Kalau hamba urang secara terperinci ni, kita kena hak selepas tu kita kena sambung minggu depan pula kalau hamba urang secara terperinci ni. Sebab banyak di sini. Ada apa whiteboard kejang? Whiteboard tak apa ni boleh lagi. Ya ada tempat. Lepas ni kita guna whiteboard. Sekarang ni kita guna whiteboard dalam kepala dulu. Rasa mudah je buat contoh insya-Allah. Dia darah orang puang ni, cara keluar tak sama. Ada orang perempuan keluar darah secara berterusan, ada darah keluar secara putus-putus. Okey, kita nak cerita hak yang darah keluar secara berterusan. Darah hak yang keluar secara berterusan, sekurang-kurang tempoh haid dia ataupun sekurang-kurang haid dia adalah apabila dia keluar start daripada pukul 9 pagi Isnin sehingga pukul 9 pagi Selasa, darah ada sokmo, maka kita kata cukup sehari semalam. Adapun kalau perempuan keluar darah putus-putus, maka dia kena kira tempoh keluar darah dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka ia dikirakan sebagai darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, bukan haid. Kalau hak pertama mudah, hak kedua payah sikit. Kita buat contoh hak yang kedua. Orang puang ni dalam tempoh 5 hari. Ni sebagai contoh. Hari pertama keluar 10 jam, lepas tu berhenti, tak ada darah. Hari kedua tak ada darah. Hari ketiga tu keluar 5 jam, lepas tu berhenti. Okey, 10 jam, 5 jam. Hari keempat tak ada. Hari ke-5 keluar pula 10 jam. 10 jam, 5 jam, 10 jam. Baik. Jadi kalau kita sambungkan darah hak keluar ni tanpa dikira tempoh berhenti, maka cukup 24 jam. Bermakna kesemua ni darah hak yang keluar, walaupun satu-satu tu tak cukup 24 jam, tapi kalau kita sambungkan cukup 24 jam, maka darah itu dikirakan sebagai darah haid. Itu maksud dia. Berarti sekurang-kurangnya masa haid qada sehari semalam, padahal ia berhubung. Kalau kita sambung-sambung cukup sehari semalam. Itu adalah sekurang-kurang masa haid. Mudah lagi sini, faham lagi kan? Faham lagi sini. Cuma kalau kita nak bincang, ia jadi panjang lagi lah. Apa yang bersebut? Benda-benda penting yang bersebut. Ini yang bersebut benda penting ya. Orang puang, sekurang-kurang haid dia adalah 24 jam. Ketika mana darah keluar, perhati molek ketika mana darah keluar, walaupun belum cukup 24 jam, perempuan itu mesti kena mengambil hukum perempuan haid. Walaupun kita kata sekurang-kurang haid 24 jam, ketika darah keluar, darah sedang keluar, walaupun tak cukup 24 jam, perempuan itu kena mengambil hukum perempuan haid. Kerana pada zahirnya darah yang sedang keluar itu adalah darah haid.
Kita buat contoh. Katakanlah pukul 9 pagi mula perempuan keluar darah. Okey, 9 pagi, 10 pagi sejam, 11 pagi 2 jam, 10, 11, lepas tu 12, 3 jam. Pukul 1 4 jam. 1 masuk zuhur dah. 1 masuk zuhur dah. Pukul 2 5 jam. Zuhur. Cukup lagi 24 jam dah cukup. Tapi darah sedang keluar. Perempuan ini mesti kena mengambil hukum perempuan haid. Tok lelaki dia tak boleh nak setubuh dengan dia. Walaupun dah cukup lagi 24 jam. Dia tidak boleh sembahyang. Kalau bulan Ramadan tidak boleh puasa. Dah tadi kata sekurang-kurang haid 24 jam. Kita kata gua ni, ketika darah sedang keluar, walaupun belum lagi mencukupi 24 jam, maka kita hukum secara zahir darah tersebut adalah darah haid. Kita hukum secara zahir darah tersebut adalah darah haid. Boleh faham sini? Boleh faham? Baik. Tiba-tiba Zuhur dia tak semayang, Asar dia tak semayang, Maghrib dia tak semayang, Isyak tak semayang. Lepas Isyak pandai darah berhenti. Lega tu lelaki dia. Lepas Isyak darah berhenti. Pukul 9 pagi start keluar, 9 malam darah berhenti. Jadi baru 12 jam ni baru 12 jam. Okey, apabila darah berhenti, belum lagi cukup 24 jam, maka kita kata mana? Darah tersebut adalah darah istihadah, bukan darah haid. Orang pun mari mikir, tadi kata tak boleh semayang, ni kata darah istihadah pula. Kok mana? Berarti model kita nak jawab ni. Tadi kita kata darah istihadah mengikut zahir kerana darah sedang keluar. Betul? Silap. Terima kasih banyak. Kadang-kadang lacak lidah kepala nak sebut lain, mulut sebut lain. Orang hak perhati dia faham silap ke apa tu. Baik. Ketika masuk zuhur baru 5 jam tadi, kita kata awak kena ambil hukum haid pada zahir sebab darah sedang keluar. Tiba-tiba pukul 9 malam darah berhenti. Jadi bermakna di situ pukul 9 baru dia tahu. Darah hak keluar tadi bukan darah haid rupanya. Rupanya darah istihadah. Situ baru dia tahu. Hak mula-mula masa keluar tadi dia kena ambil haid kepada zahir kerana darah sedang keluar. Ketika darah berhenti, situ baru dia tahu. Pukul 9 baru dia tahu. Darah rupanya darah ni darah istihadah, bukan darah haid. Dah bila darah istihadah, jadi bermakna betul? Bermakna tak perlu dia mandi wajib. Sebab bukan darah haid. Tak perlu mandi wajib. Cukup dia basuh saja kemaluan dia kerana kemaluan dia bernajis. Lepas tu sembahyang zuhur, asar, maghrib yang tinggal kena qada mula. Sembahyang tersebut betul? Kena qada balik. Dak dosa ke tinggal sembahyang? Dak dosa. Bukan hak yang dia buat, hak tu boleh pahala kerana dia buat mengikut apa yang zahir di sisi dia. Zahir di sisi dia adalah haid, dia tak sembahyang, okey, boleh pahala sebab dia mengikut hukum. Cuma hak zahir saat ni tu silap. Ingat ke betul dah rupanya salah. Okey, kalau salah kena mayam mula. Mayam mula ada qada balik Zuhur kena qada balik, asar kena qada balik, maghrib kena qada balik, isyak tak kata qada dah, isyak masih lagi dalam waktu dia. Sembahyang Dah tok lelaki dia nak bersama dengan dia malam tu boleh ke tak? Boleh sebab tak ada darah. Hak tak boleh ketika ada darah. Tu kita kena faham. Satu. Lepas tu kita nak sebut lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang puang ni darah dia mula keluar pukul 9 pagi. Dia darah mula keluar pukul 9 pagi, kita tok pukul 9 pagi. Bagaimanakah dia nak tahu darah saat ni tu keluar pukul 9 pagi? Sedangkan orang puang tu ketika rasa keluar darah, dia tengok ada darah. Mungkin darah keluar masa dia rasa, dan mungkin darah keluar sebelum lagi pada tu. Betul tak gitu? Mungkin darah keluar awal lagi. Boleh faham ke tak maksud aku? Boleh faham kan? Baik.
Amba nak jawab kaedah yang umum yang perlu kita kena faham. Dalam bab ibadat kita banyak mengguna apa hak yang zahir di sisi kita. Kalau zahir di sisi kita sembahyang sah, maka kira sah. Kalau zahir di sisi kita wudu kita sah, maka dikirakan sah. Kita ambil wudu, kita tengok zahir sah, tanpa kita sedar ada sisi ikam. Ini di tangan kita tak tahu sekarang. Sampai ke mati baru tahu. Rupanya tengok dalam surat ni, buat contoh je. Tengok dalam suratan amalan, oh ada wuduk tak rata sebab ada sisi ikam. Tapi di luar pengetahuan kita. Adakah kita dikirakan berdosa? Tidak. Melainkan kerana kecuaian kita. Kalau bukan kecuaian kita, tidak dikirakan berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan menghukum kami sekiranya kami terlupa atau kami tersalah. Okey, kita hanya berhukum secara zahir kita sahaja. Sama juga dalam bab darah. Bab darah perempuan kita ambil secara zahir. Kita hukum secara zahir saja. Okey. Sekarang ni orang puang ni, contoh pukul 9 pagi. Dia rasa dia keluar darah. Dia pergi tengok, oh darah keluar sungguh. Jadi kita kata mana? Pukul 9 pagi adalah permulaan keluar darah awak. Okey, kemungkinan kalau kita nak bincang bab kemungkinan. Kemungkinan tak darah keluar sebelum daripada tu? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan? Ada kemungkinan. Tapi kemungkinan tersebut bukanlah kemungkinan yang diyakini. Ada kemungkinan keluar dah, kemungkinan tidak. Yang pastinya diyakini masa dia rasa keluar. Dan dia cek memang ada darah. Hak tu diyakini. Maka hak yang diyakini itulah tempat hak yang kita ambil. Hak yang diragui tinggalkan. Okey, kita tak lagi masalah. Satu. Darah keluar pukul 9 pagi. Dia pun masuk zuhur, ada lagi darah. Okey. Dia pukul 9 pagi tengok darah banyak. Lepas tu pergi sampai ke masuk zuhur, ada banyak darah Ada tak kemungkinan di antara 9 pagi sampai ke zuhur saat itu darah berhenti? Ada kemungkinan. Tapi kalau dia tak tahu, maka kira tak berhenti. Boleh faham? Dia tak tahu, kira tak berhenti. Orang puang di pukul 9 pagi keluar darah, 9 pagi Isnin. Sampai 9 pagi Selasa, dia cek, tak ada dah darah. 9 pagi Isnin mula keluar darah. 9 pagi Selasa dia cek, tak ada dah darah. Pukul 9 pagi Selasa. Masa dia cek pukul 9 tak ada darah, kita katakan dia yakin masa pukul 9 tak ada darah. Ada tak kemungkinan darah berhenti sebelum pukul 9, pukul 8? Ada kemungkinan. Tapi dia yakin ke tak? Tak yakin. Okey, nampak tak? Jadi hak yang tak yakin, tak tepi. Ambil hak yang yakin. Jadi kita kata mana? Darah hak yang keluar daripada pukul 9 pagi Isnin hingga 9 pagi Selasa dihukumkan sebagai haid. Pada zahir. Ada tak kemungkinan darah hak yang kita kata dari pukul 9 pagi Isnin sampai 9 pagi Selasa tu, masa dia tidur darah berhenti sekejap keluar, ada tak kemungkinan? Ada kemungkinan. Dan kalau ada kemungkinan tak cukup 24 jam, kemungkinan tersebut diabaikan kerana tidak diyakini. Okey, boleh faham? Ni benda hak yang memang rumit, nampak kan? Baru nampak rumit. Rupanya payah bab ni. Baru nampak. Kalau orang tak belajar tak tahu Orang belajar baru tahu. Ya memang dah. Tak belajar nak tahu mana. Belajarnya hak yang tahu. Belajar pun belajar secara mendalam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya bermula dikehendaki maksud dengan berhubung bersambung, bahawasanya umpama kapas jikalau dimasukkan ia ke dalam farak, nescaya berlomolah ia dengan darah. Tu dipanggil dia maksud bersambung. Jadi bukanlah maksud nak dikatakan kena keluar sampai di